sikit dia punya pergerakan tu. Sekarang kita akan terus masuk ke dalam kita punya draft team dan pasukan Homeboys. Mereka ban Akai dulu, standard ban. Tapi Team Hak mereka bankan Julian. Adakah ini tindakan bagus untuk Team Hak tak? Ya, kalau Julian kita sendiri nampak bagaimana komposisi Julian. Kadang-kadang dia boleh memberikan satu gambaran kepada pihak lawan. Dia ada dua position yang dia boleh diguna pakai, sama ada mage ataupun jungler. Kalau dia orang buang dulu, dan mungkin akan buka lagi overpower hero yang boleh diguna pakai di dalam drafting kita. Tak, kalau kita bercakap tentang overpower hero, nampak seperti Homeboy cuba untuk membuka Pakito seperti yang dikatakan oleh Arta, hero yang cukup baik. Jadi untuk ban yang seterusnya, sebenarnya pada saksikan mereka tak akan ban Pakito untuk pastikan sama ada Team Hak sendiri yang ban Pakito ataupun mereka yang mempunyai peluang dapat Pakito. Kalau saya Team Hak, ini susah. Apa pilihan? Nak ban Fanny ataupun Pakito? Terus teranglah saya cakap. Fermis juga, tapi serius I tak tipu. Ban je Pakito tu sebab memang Chibi dia punya KDA power. Homeboys ni mereka yang ban Fanny. Jadi memang mereka tak nak. And mereka tahu yang Team Hak kalau lepaskan Pakito, nanti diorang ambil. And then Gary pakai Fanny. Wow. Memang takut. Memang takut. Faramis pun masih lagi terbuka. Boleh saja untuk Team Hak keluarkan. Kat sini saya dapat merasakan mungkin kalau Pakito diguna pakai oleh pasukan Homeboys, persen untuk kemenangan tu sangat-sangat tinggi sebenarnya. Sangat tinggi. Sebab tu dan je lah Pakito. Sebenarnya ramai juga orang tanya saya tu, apa counter dia? Apa counter dia? Saya pun dah lupa dah. Sebenarnya counter dia Fovius, tapi Fovius pun macam tak boleh tahan dah damage dia. Kita pernah tengok bagaimana Fovius yang banyak counter hero pun sebenarnya boleh kena buff lah Fovius tu sebenarnya. Kita kena refresh balik. Tapi mungkinkah mereka akan mengeluarkan Pakito masa yang sangat-sangat tinggal, tapi mereka memilih untuk keluarkan Beatrix. Jadi Pakito terbuka peluang yang keemasan untuk Homeboys kalau mereka nak tinggikan peratus kemenangan. Saya rasa Pakito satu pilihan yang cukup baik. Sebenarnya dia boleh berikan kepada Chibi ataupun bagi ke Kespat. Bagi Chibi serius bagi Chibi memang sangat-sangat berguna. Kalau mereka nak mengambil Faramis pun boleh untuk diguna pakai, sebab Faramis antara salah satu hero yang sangat-sangat bagus di dalam pertempuran. Tetapi dari segi laning dia, bila masuk kepada late game, dia tidak boleh menghasilkan satu damage daripada jarak jauh. Itu adalah kekurangan sedikit tentang Faramis ini. Okay, so sekarang ni untuk pasukan Homeboys, okay, kita dah bincangkan sama ada Fermis ataupun Pakito, dan mereka mengambil Fermis. Wow, okay. Saya sendiri tahu betapa kuatnya Fermis ni. Saya sendiri yang cakap awal Fermis ni memang antara hero yang semua orang kena fokus kan. Tapi dengan mereka mengambil Fermis, bermaksud Chibi dia dah prepare untuk pakai hero lain. Untuk minggu lepas, kalau dia tak dapat Pakito, dia akan pakai Bellman. Jadi mereka akan banyak lawan dekat kawasan river, securekan turtle dan sebagainya. Team Hak, adakah mereka akan deny terus mengambil Pakito dekat sini? Sebab antara sebab yang susah, kalau kita mengambil Fovius untuk counter, yang boleh counter dia balik adalah Esmeralda. And hampir setiap game ada Esmeralda. Dan Team Hak mereka terus mengambil Pakito dan mereka mengambil Masha. Okay, saya boleh katakan kalau Masha ini jatuh ke tangan Lola, dia banyak memberi impact kepada tim ni. Sebab kita sendiri nampak persen saya rasakan di dalam Masha Pakito win rate. Kalau kita tengok kan, Gary 60% berbalik kepada kita punya Masha disertakan dengan Lola. Pemilihan dia saya nampak jarang kalah dekat lane tu. Itulah kelebihan kalau Masha jatuh ke tangan Lola. Alright, untuk seperti yang dikatakan oleh Lafel, terus saja Homeboys mereka mengambil Esmeralda, di mana sekarang ni kita dapat saksikan banyak Esmeralda dimainkan. Tapi saya ada baca satu statistik di mana kalau kita hebat menggunakan hero tersebut, dalam masa yang sama sebenarnya kita tahu kemungkinan ada sikit kelemahan hero yang tersebut. Jadi mungkin Homeboys dah prepare, kalau mereka lepaskan Pakito, mereka sendiri dah tahu cara nak counter hero tersebut. Tapi sekarang kalau kita tengok daripada segi draft, dah baca dah. Sebelum kita nampak, kita dah sebut Esmeralda dan juga Bellman. Kenapa Homeboys mereka berani untuk ambil Esmeralda terus? Sebab biasanya kita tak nak ambil Esmeralda dulu, dan sempat average damage per minute, setiap minit dia terima hampir 2000 damage. Itu adalah nombor yang sangat besar. Kalau pakai Esmeralda memang akan naik lebih tinggi. Kebiasaannya ke counter adalah Dyrod. Tapi ada Masha dekat sini, kemungkinan besar Masha EXP. Jadi takkanlah mereka ambil Dyrod lagi. Melainkan Masha ni main roam. Boleh juga. Ataupun diorang nak menggunakan komposisi dua fighter dekat side lane. Dan Atlas antara pemilihan yang ketiga untuk Team Hak ini, yang kita sendiri tahu Atlas memberi impact yang begitu besar. Dalam masa yang sama, Atlas telah diambil dan Digi telah dikeluarkan oleh pasukan Team Hak ini. Ya, kalau kita reflect balik, execute cash potential antara salah satu cara untuk dapatkan kemenangan. Team Hak telah menunjukkan dengan membawa masuk Atlas satu pilihan yang baik. Terus saja keluarkan Digi, kita kena tahu bagaimana Digi antara hero yang cukup baik untuk counter hero-hero
yang boleh mengeluarkan sisi menyebabkan kenapa Team Hak keluarkan, dan Homeboys pula respon mereka dengan mengeluarkan Claude kerana Team Hak masih lagi tak ada marksman, dan kita tahu bagaimana Panda mampu untuk menggunakan Claude dengan cukup baik. Ya, lagi satu disebabkan Claude ni, saya rasa pasukan Homeboys kalau boleh mereka tak nak fight dekat kawasan late game. Dan lagi bila mereka ada Fermis kuat bila dalam team fight, tapi bila lawan dengan hero seperti Claude dengan dia punya blazing back pump hilang, dia punya cut ulta semua hilang, nanti semua stun, dan diorang boleh terus menangkan team fight. Saya cuma fikir Grok ni adalah pilihan yang bagus, tapi adakah mereka bankan Grok menunjukkan mereka akan mengambil mid laner yang tak banyak mobility, jadi senang kena counter dengan wild charge daripada Grok, ataupun mereka punya marksman hero yang tak banyak dash yang juga boleh kena engage dengan Grok. Betul, di mana kalau kita nampak Roma telah dikeluarkan oleh Team Hak, mungkin dia antara pilihan yang tepat untuk Team Hak lakukan di sini adalah mengunci Eve terlebih dahulu, sebab kita nampak combo yang ada dari sudut crowd control akan datang daripada Atlas, dan juga real world manipulation yang mampu untuk memperlahankan pergerakan musuh. Pastinya Balmond akan menghadapi kesukaran, sebab kita sendiri tahu Balmond kalau masuk di dalam team fight, dia nak dash keluar tu sangat-sangat susah sebenarnya kalau dah movement dia dah dislowkan oleh real world manipulation ni. Dan sebenarnya saya nak tengok apakah hero marksman yang akan digunakan oleh Homeboys. Kalau kita lihat daripada Team Hak, mereka ada hero yang cukup keras. Lagi-lagi dengan adanya Masha sebenarnya boleh melakukan serangan terhadap marksman. Jadi Homeboys kena buat satu pilihan yang baik untuk pastikan mereka mampu untuk fully utilize apabila berada dekat bahagian gold lane, dan mungkin saya merasakan Brody akan digunakan. Itu cuma ada saya punya pendapat. Dan daripada Homeboys mereka Melissa. Alright, kita boleh dengar reaction daripada fans. And buat masa sekarang ni Melissa dah pilih 4 kali 50% win rate, 2 kali menang, dan kita boleh tengok impact yang jauh lebih besar Melissa bila dah tahu enemy confirm akan berkumpul. Masalahnya dekat sini untuk pasukan Team Hak, saya tak nampak lagi apa-apa hero yang memaksa dorang untuk berkumpul. Paling-paling pun Melissa ni boleh counter Masha, Pakito, Atlas kalau mereka nak datang dekat. Dia terus gunakan dia punya ulti, tolak mereka jauh-jauh. Saya rasa ini lebih pada pilihan selamat, dan disebabkan ada Melissa, mereka sendiri yang akan berkumpul. Jadi jaga je Melissa dekat sini, and then hope for the best. Damage cukup boleh menang team fight. Okay, sepanjang perlawanan apabila Team Hak ini Moskov! okay, kat tangan Homeboys tak ada Fanny, tapi Moskov telah diambil oleh pasukan Team Hak. Wow! Satu kelebihan di sini dari sudut marksman, tetapi kalau kita tengok daripada kedua-dua marksman yang ada untuk pasukan Homeboys dan juga pasukan Team Hak, Moskov perlukan masa untuk mendapatkan item yang sesuai. Kalau dia tak siap dua item yang sangat-sangat penting pada minit-minit yang terawal, pasti kalau diberikan asakan yang teruk, pasti dia susah untuk mendapatkan item yang diperlukan untuk mengeluarkan damage yang akan terhasil daripada Moskov ini. Key victory kalau kita saksikan yang pertama adalah komposisinya strength, dan saya nampakkan ini seperti ada battle of gold lane. Adakah Panda ataupun Anip yang mampu untuk menunjukkan siapakah Raja gold lane untuk game kita kali ini? Ya, dan kalau saya tengok composition pasukan Homeboys, mereka nak menang dekat kawasan river. Manakala pasukan Team Hak tak kisahlah kat mana pun, Min akan cuba tangkap. Mereka nak team fight je, semua kumpul ramai-ramai. Jadi kita punya first game hari ni di antara pasukan Team Hak dan juga pasukan Homeboys. Saya memang takut, tapi kita akan terus masuk ke dalam game. Okay, dah boleh hype balik. Rest. Kita boleh dengar kita punya fans pun dah very excited. Buat masa sekali nampak pasukan Team Hak dengan Homeboys tak akan ada apa-apa rotation yang pelik-pelik. Mereka akan main a little bit safe. Cuma pasukan Homeboys, diorang just nak tahu yang Gary tengah ambil purple buff, and then okay, sekurang-kurangnya dia tahu bila Gary nak gerak ke mana. Ya, kalau kita nampak di antara pasukan Homeboys dan juga Team Hak, kedua-dua pasukan ini mungkin akan mensasarkan kepada Little Wanderer, kerana Little Wanderer ini akan memberi impact min ditarik, tapi damage tak cukup lagi untuk menjatuhkan dia. Nampaknya dia akan berundur sedikit, dan Little Wanderer ini akan disecurekan oleh pasukan Homeboys kalau tak silap saya. Sekarang ni bila tengok Anip punya HP sangat-sangat rendah. Jadi walaupun ikut logik, bila ada Mother, sepatutnya Melissa boleh menang match up dekat sini, tapi nampak gayanya Panda dia yang berjaya untuk keluarkan damage yang lebih tinggi. So agak impressive. Cuma dekat dalam game ni saya rasa kita tak akan nampak apa-apa action sebelum dua-dua pasukan, lelaki mereka punya mid laner hit level 4. Ya, kalau kita nampak spell telah pakai oleh Panda dan juga Anip, tapi di bahagian atas mungkin asalkan kepada Panda untuk mendapatkan Panda. Nampak gayanya pasukan Team Hak. Kalau kita lihat daripada segi HP untuk pasukan Team Hak,
dah hampir separuh juga telah dijatuhkan dalam masa yang sama. Bang tarik Gary, tapi adakah itu pilihan yang baik? Sebab Gary sebenarnya yang berjaya untuk keluarkan damage lebih tinggi. Nampaknya pasukan Homeboys mereka akan rotate dekat kawasan goal just untuk pastikan yang Melissa janganlah kalah dengan Moskov awal-awal. Dan saya rasa itulah the game plan untuk sekarang ni. Just pastikan EXP goal, jangan sesiapa mati first blood. Kemudian kita try untuk menang dekat kawasan river, di mana lagi sekali pada pendapat saya, saya rasa sepatutnya Homeboys dapat advantage yang lebih besar untuk control dekat kawasan turtle. Zakus telah menghasilkan satu damage yang begitu besar, tetapi Flicker telah diguna pakai untuk melarikan diri. Nampak gayanya pasukan daripada kedua-dua pasukan ini tidak ingin memberikan turtle ini jatuh dengan sangat mudah. Reward manipulation telah dibuka, tetapi dekat bahagian belakang sempat masuk terus hanya untuk zolkan mereka keluar. Lola berjaya untuk dapatkan first blood. Chibi berjaya untuk mendapatkan turtle. Min dan Lola HP sangat-sangat rendah. Bang berjaya untuk sekurkan kill. Gary ke depan dapat jatuhkan Zakus. Wow, satu berbalas dua. Kita nampak sendiri bagaimana Team Hulk mungkin mereka berjaya untuk memberikan turtle itu, tetapi dalam masa yang sama Team Hulk mendapatkan dua ahli pasukan Homeboys. Ini satu kemenangan yang kecil boleh kita berikan kepada pasukan Team Hulk ini. Ya, saya rasa dia punya kemenangan di mana Gary dia berjaya untuk dapatkan kill dan juga assist. Jadi dia boleh siapkan dia punya item jauh lebih awal. Bila dia dah ada Hunter Strike, susah untuk pasukan Homeboys mereka nak engage, kerana untuk pasukan Homeboys yang keras, yang betul-betul keras, cuma Chibi dengan Zakus. Jadi bila Bang dia salah position, bila Anip dan juga Anip dengan Bang lah sebenarnya, mereka salah position, mereka akan terima banyak damage. Dan in terms of gold ranking, tak banyak perubahan kat sini sebab more or less just 1000 gold perbezaan. Saya nampak macam Panda berjaya untuk mendapatkan gold crab. Itu satu kelebihan untuk Panda. Dalam masa yang sama, inilah yang diperlukan oleh Panda, mendapatkan item yang sangat-sangat cepat. Dalam masa yang sama, kita boleh nampak bagaimana kumpulan daripada Team Hulk ini cuba mensasarkan di bahagian atas. Bang akan cuba menarik seseorang. Main terus ke depan, tapi disebabkan dia juga terima damage dan semua daripada pasukan Homeboys mereka terus bersurai, tak jadi untuk dia tarik sesiapa. Untuk pasukan Homeboys sekarang ni, saya nak tanya Arta, bila yang mereka sepatutnya gerak agresif? Sebab Bang beberapa kali dia guna Shadow Stabbing macam nak kejar. Tapi hold on, Zakus terus ke depan, tapi dia tolak balik. Tapi Zakus berjaya untuk dapatkan Min. Adakah ini cukup untuk mendapatkan kill? Fatal Link tarik 3, tapi damage tak cukup. Panda masih belum ada item. Man akhirnya sampai Reward Manipulation dibuka. Zakus ke depan, Zakus berjaya untuk tarik balik. Dan Man dan juga Panda HP terlampau rendah, dia kena melarikan diri. Manakala kita tengok Gary lawan dengan Chibi masih tak cukup damage kerana tak ada lagi. Zakus awal suara, kenapa Zakus seorang guys tu? Dia menggunakan flicker. Kalau ada sesiapa teman dia, mungkin boleh mendapatkan kill. Zakus larikan diri. Anet tolak keluar. Gary masuk dalam. Anet berjaya untuk dapatkan kill. Min terpaksa menggunakan flicker. Mardus keluarkan damage sedikit, tetapi Min masih selamat. What a messy team fight. Tapi dengan akhirnya pasukan Homeboys 2000 goal advantage. Ya, Gary telah dijatuhkan. Gary antara hero yang sangat-sangat penting untuk mendapatkan objektif. Sebab dia dijatuhkan, inilah peluang keemasan untuk Chibi mendapatkan purple buff. Dalam masa sama, Retribution masih ada lagi di tangan Chibi dan mungkin akan securekan turtle yang kedua. Kalau kita berbalik kepada team fight di bahagian atas tadi, pasukan Homeboys tahu komposisi drafting yang mereka ada. Mereka guna pakai di dalam lane di atas dan kelebihan diberikan untuk pasukan Homeboys. Dengan kelebihan itu, mereka dapat objektif dan juga gol. Perbezaan gol sangat-sangat ketara untuk pasukan Homeboys ini. Saya rasa saya memang kena bagi pujian kepada Zakus. Sebab Zakus dia stay sangat-sangat lama dekat dalam team fight tu. Lepas tu dia boleh gunakan Jeet Kundo untuk cancelkan Reward Manipulation. Itulah perubahan yang paling besar. Chibi dia tertangkap pada bahagian depan. Dia menggunakan dia punya Fatal Link, tetapi dengan ke altar dia masih survive. Gary disepak keluar. Min HP sangat rendah. Akhirnya dia dijatuhkan. Chibi cuba untuk melarikan diri. Pada bahagian belakang, Gary keseorangan lawan dengan Zakus, lawan dengan Anip. Tapi akhirnya Panda berjaya untuk mendapatkan kill. Zakus cuba untuk kill Gary. Gary masih survive. Anip cuba kejar. Bila Gary ni nak mati, dapatkan shield. Tapi akhirnya Zakus masih berjaya untuk securekan kill tersebut. Kelebihan diberikan untuk pasukan Homeboys. Gary telah dijatuhkan sebanyak 2 kali. Dan bukanlah perkara yang mudah untuk... Okey, nampak gayanya Zakus akan cuba tahan. Zakus berundur ke belakang. Mungkin dia tidak mempunyai satu power spike damage, tetapi di bahagian atas dia terus kena stun. Tapi nampak gayanya damage masih tak ada. Bila kita tengok itemization, saya memang nak kena tengok bila Panda boleh start agresif. Sebab pasukan Homeboys mereka tak ada masalah untuk ambil apa-apa fight. Manakala Team Hulk
setiap kali mereka cuba, nampak macam tak cukup. Saya nampak ada satu item yang telah disiapkan oleh Zakus, iaitu Bruce Force Breastplate. Antara item yang pertama. Okey, kat sini lah Fel, saya akan beri beberapa pendapat dekat sini. Antara item yang sering kali dilakukan oleh roaming hero adalah Dominance Eyes. Tetapi Brute Force Breastplate antara item yang pertama, mungkin dia mensasarkan kepada movement speed. Dalam masa yang sama, dia memberi kelebihan kepada Cho. Kalau dia menggunakan Way of the Dragon, dengan adanya movement speed, dia boleh buat TikTok moment. Ya, dia memang nak dapatkan execute catch potential dekat situ. Saya boleh faham dan saya boleh respect. Manakala Panda, dia hanya ada Scarlet Phantom. Bila dia dah ada Berserker Fury, baru dia boleh gerak dengan ganas. Zakus kesorangan, Zakus ditarik ke arah belakang. Chibi berjaya untuk dapatkan turtle Zakus, dan kita tengok Bang menggunakan ke altar, dan dia berjaya untuk selamatkan tidak. Tapi Panda berjaya untuk dapatkan kill kepada Bang. Chibi cuba untuk dapatkan Gary, tapi masih berjaya untuk melarikan diri. Zakus keluar daripada team fight. Sempat berjaya menjatuhkan Gary. Gary 3 kali telah dikorbankan. Pastinya perkara yang sukar untuk mendapatkan objektif. Dari sudut itemization, mungkin Gary ketinggalan sedikit. Tetapi kalau kita berbalik kepada game kita, di bahagian bawah Anip sangat-sangat selesa mendapatkan farm yang diperlukan. Kalau Anip ini tak diganggu, pastinya itemization dia akan lebih tinggi lagi. Ini saya pun dengar dengan audience macam asal sakit sangat. Dan kita tengok Lola disepak ke belakang, dia ditarik balik, tinggal last HP saja. Anip akan mengejar. Boleh ke tidak Anip nak securekan kill kat sini. Lola. Bang dan Zakus tunggu kat belakang, siapa yang nak dapatkan, dan Bang yang akan securekan kill. 6 kill berbalas dengan 4. Chibi kesorangan diri, dan kill akan diberikan kepada Panda. Panda 3-0. Reward manipulation dibuka ke altar ke depan. Shadow diberikan kepada Sepat, memang untuk melarikan diri, tetapi double kill diberikan kepada Sepat. Pasukan Homeboys, mereka tengah menang semua team fight. Ya, di bahagian bawah, di bahagian tengah, pasukan Homeboys mendominasikan perlawanan yang pertama ini. Kalau kita nampak, pasukan Homeboys boleh saja mengambil turret di bahagian tengah ini. Kelebihan yang ada apabila mereka dah menjatuhkan hampir ketiga turret yang ada untuk pasukan Team Hulk ini. Pasukan Team Hulk, apa yang mereka perlukan adalah team fight yang jauh lebih kemas, sebab mereka ada min, adanya Fatally yang boleh diguna pakai. Tetapi mereka kena ingat, ke altar perlu digunakan terlebih dahulu. Kalau dapat pancing ke altar terlebih dahulu, pastinya Min akan menghasilkan satu setup yang sangat-sangat menarik. Ya, saya nak mempersoalkan dekat sini, di mana kita punya win condition juga adalah jungler impact. Dan Gary, kenapa dia pakai begitu? Sebab kita tengok 60% dia punya win rate. Jadi dia boleh perform pakai hero ni. Tapi kenapa sekarang ni dia 1-4-3? Kelebihan apabila dia melakukan kesilapan, antaranya adalah disebabkan rotation dia. Kita nampak berkali-kali dia melakukan rotation, tetapi ditangkap oleh ahli pasukan Homeboys. Dan kini Lord dah jatuh ke tangan pasukan Homeboys dengan perbezaan gol sangat-sangat ketara, 6,400. Apa yang pasukan Team Hulk perlu lakukan di sini adalah mereka perlu mendapatkan satu setup yang mampu untuk mengubah arus perlawanan game yang pertama ini. Tapi agak menarik di mana nampak gayanya, pasukan Homeboys mereka ada cara untuk counter Pakito dekat sini sebab Gary susah untuk main. Min terus ke depan, Zakus kurang lagi, tapi damage yang diterima terlampau tinggi. Fatal Link digunakan hanya untuk seorang saja. Adakah itu worth it? Berbaloi sebenarnya, Lafel. Saya boleh katakan, sebab mereka ada Lord di bahagian atas, tetapi dalam masa sama Roma mereka telah dikorbankan. Dan pasukan Team Hulk ada masa untuk dia strategikan balik bagaimanakah cara mereka nak defense balik mereka punya turret ini. Sekarang ni saya rasa susah untuk pasukan Team Hulk kerana mereka akan berkumpul untuk defend kan mereka punya base. Tapi inilah yang akan menyebabkan Melissa sangat-sangat kuat bila semua orang berkumpul. Sama juga yang boleh dikatakan Bang yang menggunakan Feramis. Kat bahagian atas, Lloyd dah masuk. Min cuba slowkan Sepat saja. Panda akan dicari. Dia berdoa Bang, tapi dia tarik ke belakang dengan Shadow Stampede. Mega kill diberikan kepada Sepat, berjaya untuk tarik ke belakang. Reward manipulation daripada Man, tetapi Sepat damagekan dia. Man berjaya untuk dapatkan kill kepada Bang. Tetapi pasukan Homeboys mereka masih kekal dekat dalam base. Dan kick yang salah daripada Zakus. Pasukan Homeboys mereka kena melarikan diri kerana engage mereka tidak berjaya. Kalau Zakus berjaya untuk menggunakan Way of the Dragon jauh lebih kemas, pastinya kelebihan untuk pasukan Homeboys mendapatkan inhibitor turret di bahagian atas itu adalah sangat-sangat mudah. Tetapi kalau kita tengok dari sudut damage yang dihasilkan oleh pasukan Homeboys, kita nampak Anip dan juga Bang di tangga yang teratas, diikuti dengan Man di tangga yang ketiga. Dan mungkin kita akan persoalkan di manakah damage yang akan dikeluarkan oleh Panda. Adakah
dia memerlukan item lagi ataupun dia memerlukan masa lagi untuk menunjukkan damage yang sebenar daripada Moskov ini? Saya rasa dia tak ada peluang lagi sebab setiap kali dia ke depan dia akan kena tangkap. Dan sebagai seorang Moskov, dia punya jarak taklah jauh sangat. Room Redemption telah digunakan, mereka fokus kepada Bang berjaya untuk melarikan diri pada bahagian tepi. Adakah mereka berjaya untuk dapat GB? Dia kedapat dan Zakus menggunakan punya kick ke arah Panda dan Panda dikorbankan. Double kill untuk Bang. Pasukan Homeboys triple kill, wipe out pasukan Homeboys. Mereka berjaya untuk jatuhkan tim Hak. 9,000 gol advantage. Boleh ke tidak mereka nak endkan sekarang? Nampak gayanya pasukan Homeboys boleh saja untuk menghabiskan game yang pertama ini. Kelebihan poin mata yang pertama ini akan diberikan kepada pasukan Homeboys. Min cuba untuk defend, tetapi Crystal yang menjadi sasaran untuk pasukan Homeboys dan kemenangan.